Assalamualaikum, salam sejahtera, salam bahagia kepada anda yang masih lagi setia di channel saya dan masih lagi menonton pada kali ini. Saya ucapkan ribuan terima kasih. Dan kepada yang belum lagi subscribe, silakan subscribe channel saya sebagai tanda sokongan. Okey guys, untuk kali ini kita akan bercakap tentang GKP, iaitu Geran Khas Prihatin, di mana Geran Khas Prihatin ini pihak kerajaan akan memberi kepada mereka yang layak sebanyak RM3,000 secara one off. Okey. Okey, daripada informasi yang telah diterima dan pengumuman yang telah dinyatakan, okey, pemohon-pemohon yang memohon GKP telah pun boleh membuat semakan keputusan sama ada lulus, gagal dan sebagainya mulai 3 hari bulan 6 tahun 2020. Okey. Mulai 3 hari bulan 6 semakan telah boleh dilakukan. Okey, sebelum tu untuk GKP sebanyak 642,000 permohonan telah pun diterima oleh pihak LHDN. Okey. Daripada jumlah 642,000 permohonan yang diterima, sebanyak 488,000, okey, 488,000 iaitu lebih kurang 76% permohonan telah pun mendapat status lulus. Okey. Manakala masih ada lagi baki sebanyak 81,000 yang masih lagi di dalam proses. So, kiranya anda buat semakan status mulai 3 hari bulan 6 2020, kemungkinan anda melihat belum ada sebarang keputusan, bermakna macam saya kata tadi masih ada 81,000 permohonan yang masih dalam proses. Manakala sejumlah 72,000 permohonan telah pun mendapat keputusan gagal. Okey. So, saya fokus dulu kepada yang mendapat keputusan gagal ni. Okey, bagi mereka yang gagal dalam permohonan GKP, okey, anda masih ada lagi peluang insya-Allah, di mana pihak LHDN, pihak yang menguruskan GKP akan membuka permohonan rayuan. So, anda yang berstatus gagal boleh memohon ataupun membuat rayuan, dan rayuan boleh dibuat mulai 3 hari bulan Jun, iaitu 3 hari bulan 6 sehingga 15 hari bulan 6. Okey. Tolong ingat kalau anda cek keputusan GKP anda gagal, anda masih boleh buat rayuan. Rayuan bermula daripada 3 hari bulan 6 sehingga 15 hari bulan 6 tahun 2020. Okey. Dan bagi mereka yang membuat rayuan, keputusan rayuan akan dikeluarkan pada 22 hari bulan 6. Okey, pada ataupun selepas 22 hari bulan 6. Okey, tarikh tutup 15 dan keputusan rayuan akan diperolehi selepas 22 Jun. Okey. Dan sekiranya anda mendapat keputusan status lulus, okey, duit akan dimasukkan mulai 29 hari bulan 6 2020. Okey, yang ini untuk mereka yang sekiranya ada keputusan gagal. Okey. Kemudian mereka-mereka yang dah buat semakan kemudian dapat keputusan lulus Okey. Duit akan dikreditkan ke dalam akaun anda mulai 15 hari bulan 6 tahun 2020. Okey, ni duit akan masuk pada tarikh 15 hari bulan 6 2020. Okey, kemasukan ni akan dibuat secara berperingkat-peringkat. Maksud secara berperingkat-peringkat, mulai tarikh 15 hari bulan 6 2020, okey, pihak LHDN akan menghantar arahan kepada pihak bank untuk mengkreditkan jumlah yang layak kepada pemohon-pemohon yang telah lulus. Okey, jadi bermakna mulai 15, 16, 17 dan seterusnya, okey, duit akan dimasukkan secara berperingkat-peringkat. Okey, kemudian rasanya kepada anda yang ingin membuat semakan, okey, kepada anda yang ingin membuat semakan status, sama ada permohonan
GKP anda diluluskan ataupun sebaliknya, anda bolehlah masuk ke link gkp.hasil.gov.my. Sekali lagi untuk sebarang semakan keputusan sama ada lulus ataupun gagal dalam permohonan GKP, sila masuk ke link gkp.hasil.gov.my. Okey guys, sebelum tu sekiranya anda mendapat keputusan gagal, kadang-kadang dia bagi jawapan tidak ada urus niaga dan sebagainya. Okey, jadi kepada anda yang ingin membuat rayuan, macam kita buat permohonan BPN juga, so kita kena kemukakan dokumen-dokumen yang boleh menyokong permohonan rayuan kita. Okey guys, rasanya itu saja untuk video saya pada kali ini tentang GKP, dan insya-Allah kita akan buat video-video yang lain mengenai status permohonan dan sebagainya. Dan kepada mereka-mereka yang gagal, anda boleh baca balik syarat-syarat permohonan GKP yang telah digariskan oleh pihak LHDN. Okey guys, itu saja daripada saya untuk kali ini, dan selamat menyemak keputusan anda. Nanti anda boleh masuk di ruang komen sama ada keputusan anda lulus, gagal dan sebagainya, ataupun belum dapat sebarang jawapan. Okey, sekali lagi saya ulang, kepada mereka yang membuat permohonan GKP mulai 3 hari bulan 6 telah boleh buat semakan. Okey, yang keduanya, mereka-mereka yang berstatus lulus, duit akan dikreditkan ke dalam akaun mereka secara berperingkat-peringkat mulai 15 hari bulan 6 2020. Okey. Dan kepada mereka yang berstatus gagal, okey, masih boleh buat rayuan. Okey, rayuan hendaklah dibuat antara tarikh 3 hari bulan Jun sehingga 15 hari bulan Jun 2020. Dan sekiranya permohonan lulus, anda akan menerima duit daripada pihak LHDN melalui bank yang dilantik mulai 29 Jun 2020. Okey. Dan sekali lagi saya ulang, untuk buat semakan, anda masuklah ke link gkp.hasil.gov.my. Okey, saya harap jelas. Dan kepada anda yang nak membuat rayuan, macam mana saya nyatakan tadi, okey, anda boleh buat rayuan, dan rayuan anda hendaklah disokong dengan dokumen-dokumen yang boleh mengukuhkan ataupun membuktikan bahawa anda layak untuk menerima grant khas prihatin. Okey guys, itu saja daripada saya untuk kali ini, dan insya-Allah kita akan bertemu lagi di lain-lain video yang akan datang. Dan untuk BPN, okay, kita masuk sikit BPN. Ujung ni kita masuk sikit BPN. Rasanya dah ramai yang telah pun selepas Hari Raya Aidilfitri tempoh hari, feedback yang saya dapat, ramai yang telah mula menerima nombor voucher, walaupun masih ada yang belum dapat nombor voucher. Okay, dah mula menerima nombor voucher, dan ada yang dah dapat duit. Okey, sekali lagi, untuk BPN ni saya masuk ujung sikit sebagai peringatan sajalah, ulang pada video-video yang lepas. Okey, untuk BPN, kepada anda yang dapat nombor voucher, yang dah dapat nombor voucher tu, okey, jangan terus ke BSN. Okey, ini yang apa yang saya rumuskan daripada komen-komen yang lepas. Jangan terus ke BSN. Sebaliknya, bila anda dapat nombor voucher, anda berilah ruang kepada bank 2 atau 3 hari. Sebab dia macam kita masuk cek lah. Cek bila kita hantar ke bank, dia perlu ambil masa 3 hari untuk diproses. Okey, begitu juga bila kita dapat nombor voucher, pihak bank akan mengambil masa, sebab kemasukan data daripada LHDN ke bank tu perlukan masa, dan pihak bank akan mengkreditkan ke dalam akaun anda juga, akan menguruskan akaun anda tu mengambil masa. So ingat, bagi gap masa sekurang-kurangnya 2 atau 3 hari. Kemudian selepas 2 atau 3 hari, sebaik-baiknya anda dapatkan dulu nombor telefon BSN tempat yang anda nak tunaikan voucher tu.
So bila anda dapat nombor telefon BSN tempat anda nak tunaikan voucher tu, apa yang anda buat ialah anda call dulu. Call dulu BSN, bagi nama, bagi nombor voucher, bagi nombor IC dan sebagainya, data-data yang diperlukan. Pihak BSN dia akan cek, kemudian kalau dia kata data anda telah pun berada dalam data BSN, baru pergi. Sebab ramai banyak feedback yang saya dapat, nombor voucher dah dapat, pergi BSN, beratur panjang-panjang sampai dekat kaunter, kecewa, duit tak dapat lagi. Okey, jadi untuk mengelakkan masalah ni, kita tak mahu dah berulang, rugi kita beratur panjang-panjang kan, kita beratur panjang-panjang rugi. So langkah yang saya kata tadi, pertama, bila dapat nombor voucher, bagi gap dalam 2 atau 3 hari untuk bank menguruskan data anda daripada KWSP, daripada LHDN ke data bank. Dan yang keduanya, anda berhubung dulu dengan bank yang anda nak pergi cashkan voucher anda tu, call, dapatkan maklumat sama ada data anda telah ada ataupun tidak ada. Kalau dah ada, bank kata okey, nama cik dah ada, okey, cik boleh datang dan tunaikan voucher, baru pergi. Kenapa? Sebab macam saya kata, ramai yang bagi feedback pada saya, dapat nombor voucher, pergi bank, beratur panjang-panjang, duit tak dapat. Itu saja guys. Terima kasih. Dan sekali lagi kita rakamkan setinggi-tinggi penghargaan kepada kerajaan kita. Sedikit sebanyak dapat meringankan beban rakyat. Okey? Teruskan bersama saya, subscribe, like and share video-video saya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jumpa lagi guys. Bye.